Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, video kali ini cikgu akan terangkan berkaitan klasifikasi akaun. Okey, untuk video sebelum ni cikgu ada terangkan berkaitan pengenalan kepada perakaunan. Okey, bila awak dah tahu asas perakaunan, sekarang kita pergi pula kepada klasifikasi akaun. Okey, klasifikasi akaun ni macam mana cikgu? Okey, untuk klasifikasi akaun, awak hanya perlu tahu 3 benda saja. Okey, apa dia? Aset, liability dan juga equity pemilik. Okey, macam mana kita nak tahu beza antara aset, liability dan equity pemilik? Okey, macam mana nak tahu? Jadi macam ni kita nak bezakan antara aset, liability dan juga equity pemilik ni cikgu. Okey, sekarang awak tengok next slide. Okey, sekarang cikgu pergi kepada aset dahulu. Okey, aset ni merupakan harta yang dimiliki oleh sesebuah perniagaan dan digunakan untuk menjalankan perniagaan. Okey, sekarang cikgu tanya awak, apa yang harta yang awak ada sekarang dekat tangan awak? Contohnya adalah, yang benda yang penting sekarang adalah apa? Handphone, betul tak pelajar? Okey, handphone adalah contoh awak punya aset. Okey, selain handphone, apa awak punya aset? Tunai, duit. Betul tak? Okey, itu untuk awak punya secara peribadi. Kalau untuk dalam perniagaan, aset ni dia terbahagi kepada dua. Aset semasa dan juga aset bukan semasa. Okey, sekarang cikgu pergi kepada aset semasa dulu. Okey, aset semasa ni macam mana cikgu? Okey, aset semasa maksudnya harta yang kita gunakan tempoh dia kurang daripada 1 tahun. Okey, kat situ awak cakap Okey, kat situ awak tengok. Harta yang dapat ditukarkan dalam bentuk tunai dalam jangka masa yang pendek. Maksudnya kurang daripada 1 tahun. Maksudnya aset yang kita miliki ni adalah kurang daripada 1 tahun. Okey, Contohnya adalah tunai di tangan. Tunai di tangan maksudnya tunai kat tangan kita lah. Ataupun dekat kita punya wallet, purse. Okey, contoh tunai di bank. Kalau tunai di bank dekat dalam bank lah. Okey, penghutang dan stok. Okey, macam mana tu? Okey, contohnya tunai dekat tangan awak. Sekejap je duit tu habis, betul tak? Okey, sekiranya duit tunai awak bertambah bila ada orang beli barang daripada bisnes awak. Dah bertambah tunai awak. Tapi bila awak nak top up awak punya stok berniaga, berkurang balik tunai awak. Jadinya dia mudah cair, betul tak kelas? Okey, macam tu juga tunai di bank. Bila tunai di tangan awak dalam bisnes awak tak cukup, mesti awak ambil duit dekat bank. Okey, sekejap je awak punya duit tu dah berkurang, betul? Macam itulah maksudnya kurang daripada tempoh 1 tahun. Okey, seterusnya awak pergi tengok kepada penghutang. Okey, cikgu kenapa penghutang masuk dekat aset? Okey, penghutang ni maksudnya perniagaan kita menjual barang niaga kita secara kredit. Okey, kenapa dia masuk dekat aset semasa cikgu? Sebabnya bila pelanggan tu beli barang niaga daripada kita secara hutang, once dia dah bayar hutang dia kat kita, kita terima duit. Betul tak kelas? Bila kita terima duit, masuk dekat akaun perniagaan. Sebab tu, penghutang tu kita treat dia sebagai aset semasa. Okey, maksudnya kenapa dia masuk dekat aset semasa cikgu? Kenapa bukan masuk dekat aset bukan semasa? Sebabnya, bila kita bagi hutang dekat orang, takkanlah awak sebagai pemilik perniagaan, awak sebagai penjual nak orang hutang awak lebih daripada setahun, betul? Mesti hutang kurang daripada setahun. Kalau lebih daripada setahun, silap-silap hari bulan, awak punya pelanggan tu tak bayar penghutang awak. So that's why penghutang tu masuk di bawah kategori aset semasa. Okey, contoh yang lain adalah stok. Okey, ini adalah contoh-contoh untuk aset semasa. Okey, sekarang kita pergi kepada aset bukan semasa. Okey, aset bukan semasa ni harta yang kita miliki sepanjang kita menjalankan aktiviti perniagaan kita. Maksudnya, harta perniagaan yang kita ada tu bukan untuk kita jual. Contohnya macam, awak tengok. Contohnya macam kenderaan. Tu harta bisnes awak ada. Takkan awak nak jual kenderaan awak? Awak nak gunakan kenderaan awak, contohnya awak nak pergi beli barang, awak nak ambil barang niaga awak. Maksudnya, itu harta perniagaan awak yang awak gunakan sepanjang awak nak menjalankan bisnes awak. Okey, selain tu perabot. Perabot mesti awak letak dalam premis, awak punya premis syarikat, betul? Contoh macam mesin photostat, mesti awak nak gunakan awak nak cetak invoice ke, awak nak photostat awak punya dokumen sumber ke. Pun kita gunakan sepanjang kita menjalankan perniagaan dan juga lengkapan.
Okey, untuk aset bukan semasa ni, jangka hayat dia adalah lebih daripada setahun. Kenapa? Okey, itu bezanya antara aset semasa dan juga aset bukan semasa. Aset bukan semasa jangka hayat dia adalah lebih daripada setahun. Okey, kenderaan kita mesti guna lebih daripada setahun, betul? Dia punya tempoh hayat dia. Macam tu jugalah perabot, mesin, lengkapan. Maksudnya jangka hayat dia adalah lebih daripada setahun. Okey, itu bezanya antara aset semasa dan juga aset bukan semasa. Okey, awak ingat keyword dia, aset adalah harta perniagaan. Okey, kelas? Okey, sekarang cikgu pergi kepada liability. Okey, liability ni pula apa bezanya dengan aset? Okey, awak tengok. Liability ni pula adalah hutang syarikat. Okey, kita tengok tadi aset adalah harta, liability pula hutang perniagaan kepada pihak luar. Okey, awak tengok kat sini. Liability adalah tanggungan atau hutang perniagaan kepada pihak luar. Tanggungan ini wujud kerana pihak perniagaan membeli stok barang niaga, membeli aset, memperoleh pinjaman dari pihak luar. Okey, macam mana tu? Okey, sekarang awak tengok. Okey, untuk liability pun sama juga macam aset. Dia terbahagi kepada dua. Liability semasa dan juga liability bukan semasa. Okey, sekarang awak tengok. Liability semasa. Okey, liability semasa ni macam cikgu cakap tadi, kita berhutang. Maksudnya hutang perniagaan yang dia punya jangka hayat adalah kurang daripada 1 tahun. Okey. Contohnya, pemihutang dan juga overdraft bank. Okey, pemihutang ni macam mana cikgu? Pemihutang ni maksudnya kita lah. Kita yang berhutang dengan pihak luar. Contohnya kita beli barang niaga kita. Kita nak top up barang niaga ataupun kita beli aset ataupun kita beli kenderaan. Okey, kita beli daripada pihak luar, daripada pembekal ke, daripada penjual ke. Okey, kita beli, lepas tu kita berhutang dulu. Kita beli secara hutang. Kita beli secara kredit. Okey, so kita bayar hutang kepada pemihutang tu ataupun kita bayar penghutang kepada penjual tu ataupun daripada pihak luar dalam tempoh jangka masa yang kurang daripada 1 tahun. Okey, selain tu overdraft bank. Okey, overdraft bank ni macam mana cikgu? Okey, untuk overdraft bank, okey contohnya, okey biasanya bila kita buka bisnes, okey bila awak buka bisnes, awak akan buka satu akaun. Nama dia adalah akaun semasa. Okey, dalam akaun semasa tu, okey cikgu andaikan contohnya awak buka akaun, kita ada akaun semasa, bisnes kita ada akaun semasa. Okey, dalam akaun semasa tu kita ada dalam bank dalam kita punya akaun semasa tu ada 5,000. Tetapi awak nak beli barang niaga awak, contohnya awak nak beli barang niaga ataupun awak nak beli awak punya perabot ke, awak perlukan 6,000. Tapi dalam akaun semasa awak ada 5,000 saja. Okey, jadinya awak boleh keluarkan 6,000 tetapi nilai 1,000 tu awak pinjam daripada bank. Okey, bila awak pinjam daripada bank, awak kena bayar balik dalam tempoh masa kurang daripada setahun. Itu yang kita panggil dia sebagai overdraft bank. Okey, overdraft bank kita masuk dekat liability semasa. Sebabnya kita pinjam dengan bank dalam tempoh kurang dari setahun. Okey, takkanlah awak pinjam dengan bank 1,000, takkan awak nak bayar lebih daripada setahun, betul tak? Awak boleh langsaikan hutang awak dengan pihak bank tu dalam tempoh kurang daripada setahun. Unless kalau awak pinjam dengan bank 100,000, 1 juta, itu kita akan masuk dekat pinjaman bank bawah klasifikasi liability bukan semasa. Okey, so awak kena bezakan antara overdraft bank dengan pinjaman bank. Kalau pinjaman bank, kita pinjam dengan bank dengan amount yang besar. Okey, ni cikgu terangkan pula untuk liability bukan semasa. Okey, awak tengok Untuk liability bukan semasa adalah hutang perniagaan yang perlu dibayar balik dalam jangka masa yang panjang. Okey, ni yang cikgu cakap tadi. Contohnya pinjaman bank. Pinjaman bank contohnya, awak pinjam dengan bank, contohnya awak nak tambah modal kepada perniagaan awak. Contohnya, awak nak tambah modal dalam 100,000. Okey, awak tak ada pun dalam tangan awak tak ada pun duit 100,000. Dalam bank awak pun tak ada duit 100,000. Jadinya awak pinjam dengan bank. Awak pinjam dalam bank, takkanlah awak pinjam dalam bank dalam masa kurang daripada setahun. Maksudnya tu awak dah ada duit lah. Tak payahlah awak pinjam dengan bank, betul? Okey, jadinya dalam masa lebih daripada setahun tu, awak pinjam dengan bank, nanti awak kena bayar dengan bank. Maksudnya awak bayar
hutang awak tu, awak berhutang dengan bank lebih daripada 1 tahun. Kenapa? Sebab awak berhutang dengan amount yang besar. Okey, itu beza antara liability semasa dengan liability bukan semasa. Okey, sekarang awak ingat liability adalah hutang perniagaan. Aset adalah harta perniagaan. Okey, sekarang awak tengok equity pemilik. Okey, equity ni pemilik ni pula, dia merupakan hutang perniagaan kepada pemilik. Macam mana cikgu? Okey, macam mana tu? Maksudnya, pemilik ni, awak sebagai pemilik syarikat meminjamkan wang sebagai modal untuk memulakan perniagaan. Maksudnya macam ni. Dalam equity pemilik, dia ada 3 benda. Okey, dalam equity pemilik, dia ada 3 komponen. Modal, untung bersih atau rugi bersih, dan juga ambilan. Okey, awak ingat modal, untung bersih atau rugi bersih, dan juga ambilan. Okey, sekarang cikgu terangkan balik. Equity pemilik ni, awak sebagai pemilik syarikat membawa masuk modal ataupun wang ke dalam syarikat awak untuk memulakan perniagaan. Maksudnya, syarikat awak ni berhutang dengan awak lah. Okey? Syarikat awak ni berhutang dengan awak. Kenapa? Sebab awak bawa masuk modal ke dalam perniagaan awak. Maksudnya kat sini tuntutan pemilik terhadap aset dia. Okey, terhadap aset dia lah. Sebab dia bawa masuk duit, masuk ke dalam bisnes. Okey, awak tengok komponen equity pemilik. Okey, ni cikgu cakap tadi. Komponen equity pemilik dia ada modal, untung atau rugi bersih dan juga ambilan. Okey, awak tengok Okey, ni equity pemilik. Equity pemilik sama dengan modal awal tambah untung bersih tolak ambilan. Okey, modal awal ni dia akan menambahkan equity pemilik awak. Untung bersih pun akan menambahkan equity pemilik awak. Tetapi ambilan akan mengurangkan equity pemilik awak. Kenapa cikgu? Kenapa ambilan boleh mengurangkan equity pemilik? Sebabnya ambilan ni adalah awak sebagai pemilik syarikat awak ambil duit syarikat. Okey, dekat sini ambilan ni adalah akaun kontra kepada equity pemilik. So that's why ambilan ni dia akan mengurangkan nilai equity pemilik. Contohnya macam ni lah. Awak sebagai pemilik, awak ambil duit syarikat, awak nak beli barang awak punya sendiri. Contohnya awak nak bayar duit tuition anak awak nak beli barang makeup awak ke, awak nak beli motor awak ke, ataupun awak nak selesaikan hutang sendirian hutang awak ke, ataupun awak nak jelaskan bil hospital mak awak ke, contoh macam itulah. Awak ambil duit syarikat. Itu namanya ambilan. Okey, sebab tu ambilan ni dia mengurangkan equity pemilik awak. Awak ambil duit syarikat. Okey? Ataupun rumus yang bawah tu, modal awal tolak rugi bersih tolak ambilan. Maksudnya kat sini rugi bersih pun mengurangkan equity pemilik. Okey, sebabnya syarikat kita rugi. Okey, nampak komponen equity pemilik ada 3 awak yang kena ingat. Modal, untung bersih atau rugi bersih dan juga ambilan. Okey, kalau awak kena ingat, modal akan menambahkan equity pemilik, untung akan menambahkan equity pemilik, manakala ambilan dia akan mengurangkan equity pemilik awak. Okey, untuk untung bersih, okey cikgu macam mana nak tahu dia untung bersih atau rugi bersih? Untung bersih macam mana cari? Hasil tolak belanja. Okey, kalau untung bersih, hasil awak melebihi belanja. Kalau rugi bersih, belanja awak melebihi hasil. Maksudnya, awak belanjakan syarikat awak melebihi daripada hasil yang awak dapat. Okey, maksudnya belanja lebih daripada hasil. Sebab tu awak punya syarikat rugi. Kalau untung pula, hasil awak lebih daripada belanja. Okey, tu yang awak boleh dapat untung. Sebab tu untung bersih akan menambahkan equity pemilik awak. Okey, jelas Okey, jadi sekarang awak kena ingat 3 benda ni. Asset, liability dan juga equity pemilik.
aset adalah harta perniagaan. Dia terbahagi kepada dua, aset semasa dan juga aset bukan semasa. Liability terbahagi kepada dua juga, liability semasa dan juga liability bukan semasa. Liability ni apa? Liability adalah hutang syarikat. Equity pemilik pula merupakan hutang perniagaan kepada pemiliknya. Okey, sekarang awak tengok, cikgu akan terangkan pula untuk komponen hasil dan juga belanja. Okey, apa beza antara hasil dengan belanja? Okey, untuk hasil ni, dia merupakan pendapatan perniagaan yang kita terima dalam satu tempoh jangka masa tempoh peakauntan kita lah. Daripada hasil jualan barang niaga ataupun perkhidmatan yang kita tawarkan. Okey, contohnya dibawah pada aktiviti utama jualan kita lah. Kita jual barang, itu hasil kepada syarikat kita. Okey, contoh yang lain. Contohnya, awak laburkan duit syarikat awak kepada mungkin dalam ASB ke, tabung haji ke, atau KWSP ke. Okey, jadinya macam hujung tahun awak akan dapat dividen ataupun awak akan dapat faedah. Okey, itu adalah contoh hasil daripada syarikat awak terima. Hasil ni adalah sebarang duit yang awak terima dalam tempoh jangka waktu tempoh perakaunan. Okey, untuk belanja pula, belanja adalah kos barangan atau perkhidmatan yang digunakan dalam proses memperoleh hasil sama ada yang dibayar atau yang akan dibayar. Okey, contoh macam kalau awak beli barang niaga tu, itulah belanja awak. Okey, lagi contohnya awak nak bayar gaji pekerja awak. Dia terlibat secara langsung dalam aktiviti perniagaan awak. Contohnya awak nak bayar duit sewa bangunan awak punya premis. Okey, setiap bulan awak bayar sewa. Okey, itu adalah belanja syarikat awak. Lagi, contoh awak nak bayar bil elektrik, bil air, bil internet. Okey, itu semua adalah kos yang awak perlu bayar sepanjang tempoh perakaunan. Okey, lagi promosi. Awak nak promosikan barang perniagaan awak. Itu pun adalah antara kos-kos yang awak kena bayar. Itu yang kita panggil adalah belanja. Okey, macam kadar bayaran ni macam cikgu cakap lah. Kadar bayaran adalah bil elektrik, bil air, bil internet. Itu adalah contoh kadar bayaran. Okey, ataupun kalau awak jual aset awak, tapi awak jual aset awak, contohnya awak jual kenderaan. Okey, awak jual kenderaan tapi awak dapat rugi. Rugi tu, rugi yang maksudnya, okey, awak bukan jual barang niaga tau, awak jual aset awak. Contoh awak nak jual aset, awak nak beli kereta baru, lepas tu awak jual awak punya kereta lama awak. Jadi awak jual tapi awak dapat rugi. Rugi tu kita anggap sebagai belanja syarikat awak juga. Okey, itu adalah contoh-contoh belanja. So that's why awak nak dapat untung, hasil tolak dengan belanja. Okey, setakat ni itu saja untuk klasifikasi akaun. Cikgu harap awak jelas. Awak kena ingat balik kalau aset adalah harta syarikat, liability adalah hutang syarikat, equity pemilik adalah hutang perniagaan kepada pemiliknya. Okey, untuk dapatkan untung bersih, hasil tolak dengan belanja. Okey, itu saja untuk klasifikasi akaun. Cikgu harap video kali ini dapat membantu awak nak recap balik apa yang cikgu ajar. Awak boleh tengok balik apa yang cikgu dah ajar. Awak boleh buat revision dan juga untuk awak membuat awak punya tugasan-tugasan yang cikgu dah bagi. Okey, thank you class. Cikgu harap awak boleh tengok video ni.